Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Tuan Pengerusi Surau masjid kita, semuliakan para imam-imam, ya, ahli atau kuasa masjid, tuan-tuan para jemaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur saya rapatkan kepada Allah Taala dengan izinnya dapat saya bersama-sama dengan ahli jemaah sekalian, ya, pada kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesejahteraan, ya, kesihatan kepada semua ahli jemaah kita, insya-Allah, ya, dengan cara masing-masing lah, ya. Dan izin Allah Taala juga mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk terus menimba ilmu dan seterusnya beramal dengan apa yang kita dengar, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya nak menyambung ayat terakhir daripada surah surah Qul a'udzu birabbil falaq. Ini surah Al-Falaq, ya. Jadi kita dah habis surah An-Nas. Jadi kita minggu yang lalu kita dah masuk kepada surah Al-Falaq, insya-Allah, ya. Jadi masa hari itu belum selesai, belum habis, jadi saya sambung sikit. Boleh tuan-tuan, ya? Masya-Allah, ya. Jadi pada dalam ayat surah Al-Falaq ini kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan kita, ya, yang Allah Taala sendiri suruh di dalam ayat ini, Qul a'udzu birabbil falaq. Kata qul ilmu wahai Muhammad, aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang pencipta cahaya subuh, kan? Al-Falaq itu. Ingat lagi, ya, sikit, insya-Allah, ya. Tuhan yang pencipta cahaya subuh daripada kejahatan makhluk. Jadi kejahatan makhluk itu telah pun kita sebutkan dalam kuliah yang lalu. Di antaranya ialah kejahatan makhluk itu ialah haiwan, ya, makhluk Allah Taala. Bahkan malam dan siang itu juga disebut sebagai makhluk Allah, ya. Jadi dan daripada kejahatan sihir, ya, sihir apabila tukang sihir ini melakukan sihir menyebabkan, baginda Rasulullah sendiri pun terkena sihir dalam kisah yang kita bacakan pada kuliah yang lalu, ya. Jadi pada malam ini kita akan ambil ayat yang terakhir daripada surah Al-Falaq ini. Kita mohon perlindungan dengan Allah yang mencipta cahaya subuh, ya. Yang terakhir kita mohon perlindungan daripada apa? Daripada kejahatan hasad, apabila seorang yang hasad dengki itu, ya, melakukan aktiviti hasadnya, ya, wa min syarri hasidin iza hasad. Dalam tafsir Nurul Ihsan dia sebut, kita mohon perlindungan daripada kejahatan orang yang hasad. Apabila hasad, ia seperti orang Yahudi yang hasad bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di antara jahatnya orang Yahudi ini, dia hasad, dengki kepada Nabi Muhammad, ya. Kenapa agak-agaknya, tuan-tuan, ya? Kenapa agak-agaknya dia dengki kepada Muhammad ini? Kerana dia mengharapkan kelahiran Nabi terakhir itu daripada Bani Israel juga, kan? Dia kata, tapi tiba-tiba yang lahir ialah daripada bangsa Arab. Jadi dia dengkilah, walaupun di dalam kitab-kitab mereka itu telah disebut bahawa akan lahir seorang Nabi, ya, akan lahir seorang Nabi yang terakhir, ya. Jadi dia harapnya supaya lahir itu daripada kalangan Bani Israel, yakni daripada keturunan Nabi Yaqub, ya. Jadi Bani Israel ini, maka demikian oleh sebab tiba-tiba lahirlah Nabi Muhammad ini daripada kalangan Arab. Jadi itu sebenarnya dia letak alasan aja, ya. Itu alasan Yahudi ni. Kalau tuan-tuan baca surah Baqarah, ya, ayat 86, 87, ya, dia cerita bagaimana kerana orang Yahudi ni sengaja dia nak menolak kenabian Nabi Muhammad. Sedangkan dalam kitab Taurat, kitab Injil telah disebut
nama Nabi, sifat-sifat Nabi, ya. Sebab tu kalau kita tengok pendeta Yahudi yang berjumpa Rasulullah ketika mana Rasulullah masih kecil, mengikuti rombongan bapa saudaranya berniaga ke Syam. Ya, tiba-tiba ada seorang Yahudi bernama Buhair, ya. Buhair ni ataupun dia kenal. Dia tanya, bahkan dia tanya, ini betul anak saudara kau ni? Ya, betul ke anak kau ni? Sebab Abu Talib dia tanya, ini anak kau kan? Dia kata, ya, anak saya. Dia tak cerita anak saudara, ya. Dia kata dia bukan anak awak, ya. Dia adalah Nabi yang bakal lahir sebagai Nabi terakhir. Jadi kamu jaga dia elok-elok. Kerana dia lihat ada tanda kenabian di belakang Rasulullah. Ada tanda kenabian, ada cok, macam cok tu. Oh, masya-Allah, tuan, ya. Jadi mereka tahu. Sebab tu, namun demikian mereka ni sengaja, kerana dengkinya mereka itu kepada kelahiran Nabi bukan daripada keturunan mereka, maka mereka tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, ya. Sebab bila mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, mereka bersama-samanya mereka juga menolak Al-Quran. Sebab Al-Quran ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi. Dan kitab Al-Quran ini ialah mengesahkan, ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Ada 4 buah kitab yang besar kan? 3 masuk Al-Quran itu 4, iaitu kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud, kitab Taurat kepada Nabi Allah Nabi apa? Musa kan, kepada kitab Injil kepada Nabi Isa, ya. Jadi Al-Quran ini diturun kepada Muhammad. Maka kitab Al-Quran ini sebenarnya memasuhkan semua syariat-syariat yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadilah sepatutnya mereka terima. Alhamdulillah, tuan-tuan, ya. Jadi kita ni kena bersyukurlah, kita tidak termasuk dalam golongan Yahudi yang menolak kenabian Nabi Muhammad. Namun demikian, tuan-tuan, bukan semua Yahudi ni yang tolak Nabi Muhammad ni, ada juga yang beriman. Di antaranya ialah seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia sahabat Nabi, ya. Dia masuk Islam, ya. Kesnya dia pergi bertanya kepada Rasulullah. Dia nak tahu, dia nak uji Muhammad ni betul ke Nabi, ya. Dia nak tanya 3 soalan. 3 soalan, kalau Muhammad boleh jawab 3 soalan ni, dia akan beriman, ya. Jadi soalan pertama, tuan-tuan, ialah apa yang akan mula berlaku permulaan kiamat? Bagaimana keadaan berlaku permulaan kiamat? Ya. Yang keduanya, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Kan banyak kan nikmat syurga tu, apa makanan pertama? Dan soalan ketiga, dia tanya bagaimana anak ni boleh jadi lahir lelaki perempuan tu, macam mana kisah dia? Kan? Tiba-tiba anak ni lelaki, tiba-tiba anak perempuan, siapa yang, macam mana kejadian yang berlaku itu? Jadi Nabi SAW, tuan-tuan, bagaimana kita tahu bahawa Nabi ini tidak boleh menjawab sebarang soalan kecuali adanya wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi malaikat Jibril datang, baru sekejap Rasulullah kata, datang malaikat Jibril bagi tahu, ya, bahawa soalan pertama itu pada permulaan kiamat itu, ini dipanggil tanda-tanda besar kiamat, ialah akan keluar api. Api yang besar lah tu, bukan api macam kita duk masak tu, tidak, barbecue tu tidak. Ini api yang besar yang menyebabkan manusia terpinggir ke timur dan barat. Orang kita jadi kalut masa tu. Segolongan akan berhimpun di sebelah timur, segolongan berhimpun di sebelah barat. Takut melihat api yang luar biasa. Itu permulaan kiamat, ya. Jadi saya bukan nak cerita tajuk tu lain, tapi nak cerita tentang Yahudi ni, dia nak confirmkan Nabi Muhammad ni betul tak Nabi. Dia tanya soalan yang pelik-pelik lah tu. Kan kalau tanya orang biasa memang tak boleh jawab lah. Kemudian yang kedua, dia kata, apakah makanan pertama yang akan dihidangkan kepada ahli syurga, ya. Dia kata, Nabi kata, dia panggil kabidal hut, yakni hati ikan paus. Masya-Allah. Tuan-tuan pernah tengok ikan paus tak? Hati kita ikan paus, jangan tengok ada apa kata lagi. Hati kat kita ni di dunia ni kita jarang makan tu. Ya, hati ikan paus. Macam mana ikan paus akhirat, wallahu a'lam, ya. Ikan paus ni katanya besar. Ya? Yang telan Nabi Allah Yunus dalam peristiwa Zannun, wa Zannun iz zahaba mughadiban. Ingatlah kisah Nabi Yunus ketika mana dia lari meninggalkan kaumnya kerana kecewa dengan dakwah. Maka Nabi Yunus berkata, saya
ditelan oleh ikan nun. Kita dah tahu cerita tu kan, kita tahu dah. Kemudian orang kata ikan paus ni besar, ya, ikan paus, ya. Jadi mana keadaannya wallahu alam lah, ya. Hati dia macam mana? Kita hati unta pun belum makan lagi. Ingat ni ikan paus ni. Ikan paus ni katanya zaman dulu orang kata, ya, zaman orang pergi haji, ya, pergi haji naik kapal laut, pernah satu ketika ikan paus ni tahan kapal laut tu, punya besar. Dia timbulkan dia punya, yang atas tu dia panggil apa? Sirik dia panggil apa tu? Sirik dia tu, dia angkat tu, kapal tak boleh nak bergerak, masya-Allah. Jenuh orang sembahyang jemaah haji duduk atas kapal laut tu, pakat sembahyang hajat tu nah. Pakat sembahyang hajat, berdoa baca Yasin supaya Allah Taala, ya, menggerakkan ikan ini supaya tidak mengganggu perjalanan. Maknanya besarlah tuan-tuan itu kan. Itu di antaranya. Kemudian soalan terakhir dia kata, bagaimana keadaan menyebabkan boleh berlakunya anak lelaki dan anak perempuan, ya? Jadi jawab Rasulullah ialah apabila apa nama ni ovum dan sperm, ni cerita kan, di antara benih lelaki benih perempuan siapa yang keluar dahulu, itu kan. Kalau benih lelaki keluar dulu berarti anak lelaki akan lahir, ya. Kalau benih perempuan keluar dulu mendahului benih lelaki berarti anak perempuan. Itu jawapan Rasulullah, ya. Jadi kita kena percayalah, ini Allah. Kita pun tak tahu tuan-tuan kan, kita tak tahu, manusia biasa kita pun tak tahu, Jadi bila dengar jawapan soalan macam ni, Abdullah bin Salam dia kata ini betul lah, ini betul Nabi lah, ya. Sebab manusia biasa tak mungkin boleh jawab benda macam ni. Jadi bila demikian tuan-tuan, maka dia bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan engkaulah Muhammad Rasulullah. Jadi dia, ya, alhamdulillah dia jadi sahabat Nabi. Jadi ini tuan, ini sebab tu tuan, kalau kita sebut Yahudi tu, kita jangan kita pukul rata Yahudi tu jahat belaka, tidak. Jadi Yahudi yang berpahaman Zionis, itu yang jahat tu. Yang hari ni yang duduk buat kacau kat Palestin tu. Tu itu ya. Kita nak pergi nak melawat Baitul Maqdis pun macam ya tak ya, kata kan, takut-takut aja. Walaupun ada rombongan jemaah buat travel ni bawa ke sana, tapi ada orang berani, ada orang tak berani, ya. Ada yang berani, alhamdulillah, okay. Sebab apa? Sebab dia mengawal Baitul Maqdis. Tiga masjid yang disebut oleh Rasulullah supaya kita digalakkan melancong. La tushaddu rihal illa ila salasi masajid, Masjidil Haram wa Masjidi Hadza wa Masjidil Aqsa. Nabi kata kamu tidak digalakkan melancong kecuali pada 3 buah masjid. Tuan-tuan, kalau nak melancong kena pilih 3 buah masjid dulu. Jangan pergi Haknya dulu. Pergi Hawaii, pergi apa? Mana lagi? Kan? London, Australia. Kita pergi mana dulu? Pergi Mekah dululah. Nabi kata kamu tidak digalakkan melancong kalau pertama sekali dia pergi Masjidil Haram dulu. Pergi Masjidil Haram dulu. Ya. Tengok Kaabah, sembahyang Masjidil Haram. Dan yang keduanya Masjidi Hadza, masjid aku ni. Nabi yang satu duduk dalam Masjid Madinah. Nabi kata masjid aku lah. Masjid aku Masjid Madinah, ya. Kemudian Nabi sebut Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa di Palestin. Jadi 2 masjid ni, 2 Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, insya-Allah orang pergi haji, pergi umrah, insya-Allah lah 2 masjid tu akan dapat dilawati. Namun apabila nak pergi ke Palestin, nak pergi ke Masjidil Aqsa, maka sedikit cabaran lah, ya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, akhir-akhir ni mereka benarkanlah, kan, alhamdulillah, kerana dia pun nak menambah sumber ekonomi dia juga, konon-kononnya begitu. Sebab bila masuknya pelancong luar, maka membawa sumber ekonomi kepada mereka. Jadi mereka benarkan atas dasar itulah. Tapi kadang-kadang dia kacau juga. Itulah yang kacau, dia pegang, dia tahan, duduk 2 jam dalam bilik tahanan. Bukan bilik tahanan, dia soal saja, dia nak buat kacau, ya. Dia kadang-kadang seriau je lah kita duduk dalam tu, kan. Habis tu tuan-tuan. Jadi apabila sebut Yahudi tuan-tuan, kita jangan pukul rata, maknanya ada Yahudi yang baik, ya. Ada Yahudi yang tidak menyusahkan kita lah, ya. Habis tuan-tuan, ya. Jadi yang kedua tuan-tuan, dia kata hasad yang kedua. Tadi hasadnya orang Yahudi kepada kelahiran Nabi Muhammad sebagai nabi. Dia kata dia hasad yang kedua, yang kata yang mula maksiat, ya. Dosa hasad dengki ini ialah ia berlaku di langit, ialah hasadnya iblis, ya, akan Nabi Adam alaihissalam.
Itu yang kedua yang berlaku di langit. Ketika mana Allah mencipta Adam, Allah Ta'ala mengumumkan Adam ini akan dilantik menjadi khalifah. Jadi timbullah jealousnya iblis. Kerana iblis ni, dia ni daripada kalangan jin yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Mereka ni jin yang nama Azazil tu, yang jadi iblis mula-mula tu, dia dibawa duduk di dalam syurga bersama dengan para malaikat. Jadi dia ni orang rapat lah dengan malaikat, dengan Allah Ta'ala mana dia sana. Dalam situasi yang walaupun kita jangan bayang Allah Ta'ala tu duduk bersana di tempat-tempat, itu salah dengan akidah kita. Namun demikian maknanya dia duduk dalam syurga, dan ketika mana Allah mengumumkan penciptaan Adam, maka dia timbul jealous. Sebab apa dia jealous? Sebab dia dah beribadat, dia kata aku dah khidmat dengan Allah ni 800 tahun sebelum Adam diciptakan. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala nak melantik khalifah di muka bumi, tiba-tiba Allah Ta'ala mengumumkan pelantikan Adam, maka timbul. Kan? Padahalnya dia tidak boleh engkar, itu perintah Allah, perintah Allah Ta'ala. Allah nak letak siapa atas muka bumi, itu hak Allah, tidak ada seorang pun boleh membantah. Walaupun malaikat pada mulanya menyebut inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku nak cipta seorang yang bernama khalifah di atas muka bumi. Jadi cuma malaikat membuat sedikit protes. Dia kata, ya Allah, adakah engkau ingin mencipta satu makhluk yang suka membuat kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Jadi malaikat ni macam dah tahu, tuan-tuan. Maknanya macam dah tahu, Daripada mana tahu? Kata ahli tafsir, dia kata dia bukan manusia yang menghuni bumi ni, tapi para jin telah pun berduduk lebih awal di atas muka bumi ni sebelum kita semua ada. Jadi jin ni lah, tuan-tuan, berkelahinya, bertumpah darah, menyebabkan Azazir ini, yang ketua jin itu, dia berjaya mententeramkan keadaan sikit, maka dia dipilih untuk sebagai menjadi orang yang istimewa, Tapi maknanya berlaku dah. Jadi malaikat ni duk bayang, kalau Allah mencipta manusia ni barangkali dia lebih kurang sama juga, kan. Jadi Allah kata aku lebih tahulah apa yang kamu tak tahu, kan. Namun demikian, apa yang dibimbangi oleh para malaikat itu berlaku pada kita juga. Ada tak manusia yang menumpahkan darah, tuan-tuan? Ada. Dan hari-hari berlaku pun pembunuhan kita hari inilah. Kemudian berlakunya kerusakan alam, sama ada sungai, bukit dirosakkan oleh manusia. Ini semua lah. Tapi Allah kata aku tahulah, aku lebih tahu. Sebab kalau kata utuskan manusia ni, mana bumi ni tidak akan berlakulah kelahiran Nabi Muhammad, tidak akan berlakunya. Tuan-tuan ada kat sini, kita semua ada kat masjid ni, hasil daripada Allah Ta'ala mengutuskan Adam menjadi khalifah. Bila utus Adam beranak pinak, maka lahirlah kelahiran daripada Adam, Ada hikmah lah Allah Ta'ala, ya Allah lebih tahu. Cuma Allah nak bagi pengesahan betapa Adam itu istimewa lebih daripada malaikat, daripada jin. Allah Ta'ala tanya soalan, tanya nama-nama. Wa'allama Adam wal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajar kepada Adam nama-nama benda-benda di atas muka bumi ni. Adam tahu semua. Summa 'aradahum 'alal malaikah, kerana dibentangkan kepada malaikat, bagi tahu. Suruh malaikat jawab. Malaikat kata aku tak boleh jawab. Ini aku tak tahu, ini aku tak tahu. Itu apa hikmahnya, tuan-tuan, di sini? Hikmahnya, walaupun Adam tu muda, tetapi ilmunya tinggi. Itu ya. Sebab tu Allah Ta'ala lantik dia. Sebab tu kita, tuan-tuan, dalam bab ilmu ni kita jangan fikir umur, kan. Kadang-kadang yang datang mengajar kat tuan-tuan sini ada ustaz kita muda-muda, kan. Saya ni dalam golongan orang pencen. Orang pencen kan layak lah mengajar tuan-tuan, kan. Orang pencen. Jadi kadang-kadang ustaz kita muda, tak apalah dia muda pun, tapi dia ada ilmu, masya-Allah. Sebab tu kita tengok sejarah penciptaan Adam. Apabila Adam diberikan ilmu oleh Allah, menyebabkan dia lebih orang katakan hebat daripada malaikat dan juga jin-jin itu. Maka Allah Ta'ala bagi, Jadi kita, tuan-tuan, dalam pengajaran kita boleh ambil kisah Adam ni dengan iblis, tuan-tuan. Maknanya hebatnya Adam ni kerana Allah Ta'ala mengajar ilmu. Jadi Allah Ta'ala ni bagi ilmu pada siapa yang dikehendaki, kita, bukan semua. Lepas tu ada orang kita tak boleh nak mendabik dada kita ni ilmu banyak, kita masa kita dah pandai, tak boleh.
Imam Ghazali mengatakan siapa yang merasakan diri dia dah pandai, dia lah orang jahil. Macam tu sekali Imam Ghazali. Lepas tu tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan ni belajar dah, ya. Hari-hari kita dengan kuliah kan, ustaz-ustaz kita datang. Maknanya kita, apabila kita datang kuliah, kita akan menerima satu ilmu baru. Paling tidak pun satu ilmu baru yang tuan-tuan dapat pada malam ini. Betul? Ada tak ilmu baru malam ni? Paling tidak ilmu 3 soalan tadi lah. Kalau saya tanya tuan-tuan, saya tak boleh jawab ni. Kan? Kalau saya ulang balik pun mungkin dah lupa balik. Baru sekejap dengar kan. Itulah cerita kita tuan-tuan, ya. Jadi apabila Adam jealous dia ni kepada ni, maka hasadnya itu berpanjangan sampai dia tak mau hormat Adam ni. Ya, satu ketika tuan-tuan, ada riwayat menyebutkan bahawa iblis ni dia nak bertaubat. Iblis ni seteruk-teruk iblis pun terfikir juga dia nak bertaubat. Ada manusia langsung tak berfikir nak bertaubat. Jadi dia boleh dia nak bertaubat ni, dia seganlah dia nak direct nak bertaubat kepada Allah. Dia menggunakan kabel. Dia pakai kabel juga tuan-tuan. Nak bertaubat pakai kabel, iblis macam teruk. Jadi kabel ni dia duk tengok-tengok ni di antara nabi-nabi ni. Nabi Musa ni yang digelar Kalimullah. Kalimullah ni orang yang sering bercakap dengan Allah. Maknanya memang kamcing kan? Betul tak? Memang kamcing. So dia kata aku nak minta Nabi Musa lah tolong jadi orang perantaraan untuk aku nak bertaubat. Menzahirkan hasrat aku untuk bertaubat kepada Allah. Ya. Jadi dia pergi jumpa Nabi Musa lah, kan? Musa kata okeylah. Aku tolong bawalah hasrat engkau ni. Hajat engkau ni nak bertaubat ni aku bawalah kepada Allah, ya. Jadi apabila Nabi Musa menyebut tentang iblis ingin bertaubat, maka Allah kata okeylah kalau dia betul-betul nak taubat. Dia pergi cari kubur Nabi Adam. Kan? Dia kena hormat kepada kubur Nabi Adam, pergi tabik kat kubur. Kan? Bila sebut bab Adam dia tuan-tuan, dia jadi marah balik lah. Tak jadi nak bertaubat tuan-tuan. Marah sungguh dia dengan Adam ni. Dulu dia kata, dia hidup pun aku tak tabik kat dia. Sekarang ni dia dah mati, takkan aku nak tabik? Tak jadilah nak taubat. Tak jadi tu, hilang. Dia menghilangkan diri. Ya? Iblis macam itulah cerita tuan-tuan. Ya? Cuma dia ni, dia minta dengan Allah untuk umurnya panjang sepanjang dunia ini. Dan Allah bagi kat dia. Itulah. Ya. Fabima aghwaytani, apa ayat yang berbunyi apa sebut saya lupa. Oleh kerana kamu perdayakan aku ya Allah, aku akan mendatangi manusia ini la ughwiyannahum ajma'in illa min ibadika minhumul mukhlasin. Aku akan mendatangi hamba-hambamu, ya, aku akan halang dia. Kan? Tetapi di akhirnya dia kata boleh aku nak minta supaya umur aku ni selama dunia. Maka Allah kata okeylah kamu ambil lah kalau kamu nak. Sebab tu tuan-tuan umur panjang ni tuan. Malam saya baca kitab tafsir dekat kuliah cerita umur panjang ni kan, umur panjang ni sebab orang Yahudi ni dia suka minta umur panjang. Ya. Dia minta umur panjang. Dan dalam ulasan tafsir dia menyebut dia umur panjang ni sebenarnya tak semestinya baik. Ya, tak semestinya baik. Tengok iblis lah. Dia bawa cerita iblis. Dia kata iblis umur selama dunia. Tetapi dia dah akan masuk neraka. Sebab tu dia suka. Dia suka memperdayakan kita dengan umur panjang. Sebab tu kita tuan-tuan masing-masing merasakan kita ni lambat mati lagi. Betul tuan-tuan? Lambat lagi aku ni. Sekarang ni umur apa? Umur 60. Lambat lagi. Kita sampai tu. Iblis memperdayakan kita tu. Dia kata kau lambat. Tengoklah orang lain kan. Tun Mahathir umur 90 apa dah sekarang? 97 pun tak mati lagi, okey pun. Kan? Dia macam tu. Kamu pun 70, 70 muda lagi. Kan? Padahal kan kita sudah sampai satu tahap umur yang kena standby lah. Siapa dulu tak tahu kan, sama ada tuan-tuan dulu ataupun saya dulu. Tapi kalau boleh tuan-tuan dulu, saya last sekali. Itu berangan tu, dia berangan tu. Tapi hakikat itu tak tahu ya. Tapi umur panjang tu tak, umur panjang. Jadi dia ulah begitu dan tafsir dia menyebut ya. Ada ayat saya lupa dah ayat tu ya. Lau yu'ammar al-fasanah wa ma huwa bimuzahzihi ya. Orang Yahudi ni dia boleh, kalau boleh dia berangan-angan kalau boleh nak umur dia umur 1000 tahun. Macam tu. Allah sebut dalam Quran. Ya, tapi tak seperti gitu tuan ya. Jadi umur panjang ni
tengok keadaan. Sebab kalau kita ambil pedoman umur Rasulullah tuan, dia meninggal wafat dalam umur 63 tahun kan. Kalau 63 tahun saya tinggal 2 tahun lagi lah. Risau je dulu. 61 nak 63 dah tak lama kan. Tapi tak apa tuan. Umur ni adalah hak Allah, ya. Allah boleh bagi. Kita boleh minta lah umur panjang tuan Rasulullah. Allahumma tawwil a'marana. Ya Allah, lanjut dalam umur kami, ya. Wa sahih ajsadana, dan sihatkanlah tubuh badan kami. Itu doa yang selalu saya bacalah. Wa ilal khairi qarribna wa anis syarri ab'idna. Kepada perkara-perkara baik minta Allah dekatkan kita. Minta dekat benda perkara-perkara baik. Dan Allah minta Allah Taala jauhkan segala benda-benda yang tak elok. Kita minta macam tu tuan. Minta umur panjang boleh, tapi minta Allah Taala dekatkan kita dengan kebaikan walaupun umur. Dan jauh daripada benda yang tak elok. Ya. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, ya. Dan tunaikanlah hajat-hajat kami baik di dunia maupun hajat kami di akhirat. Hajat kita di dunia kita nak apa tuan-tuan? Saya dah sebut dah dulu. Ada 4 hajat di dunia, ya, ada 4 hajat kita. Ya, 2 di dunia, 2 di akhirat. Ingat lagi tak? Lupa dah ustaz kata. Ya. Melayu muda lupa. Kita lupa. Saya sebut lagi sekali malam ni. Lepas ada ni kena ingat sampai bila tu. Okey, kita hidup di dunia ni kita nak 2 perkara di dunia, 2 perkara di akhirat. Di dunia apa dah? Kita nak senang dan tenang. Senang dan tenang. Sebab tu tentang kerja nak senang tu. Nyangkul ke, buat menoreh ke. Orang menoreh kat kapal di sini tak banyak menoreh dah. Apa buat? Kerja apa pun kita nak senang lah tuan. Sebab tu orang berniaga nak senang, ya. Tetapi satu lagi tu kadang-kadang tak dapat, iaitu tenang. Tenang ni bukan main-main tuan-tuan. Tenang ni bukan boleh kita cari. Ya, tetapi kena usaha. Aku nak pergi kedai nak beli tenang sebiji, boleh tak? Ubat tenang. Boleh lah makan ubat sekejap, lepas tu tidur, bangun-bangun gelisah balik. Kalau kita ada masalah tuan-tuan, kita tak akan tenang. Sebab tu kita semayang tu kacau tu sebab tak tenang lah tu. Jadi tuan-tuan, kita semayang, masuk dan semayang kita macam-macam tu. Jadi kita nak tenang tuan-tuan, ya. Allah sebut dalam Quran, ya, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah, hati kamu menjadi tenang. Jadi formula nak tenang tuan-tuan, kena banyak zikir, kena rapat diri dengan Allah dan Rasul. Jadi itulah sebab tu tuan-tuan minta maaf lah kadang-kadang orang berduit dia senang, jutawan, ya, hartawan, kaya, bilioner, tetapi dia tak tenang. Ini berlaku, ya. Ini orang barat khususnya, kita orang Melayu ni agaknya kita ada agama, kan, kita banyak mudah, ya. Yang Bill Gates, orang terkaya di dunia, tengok keadaan macam mana tuan-tuan baca sejarah dia di akhir, dia memang kacau. Jadi macam orang tak berapa nak siuman akhirnya, ambil dadah dan sebagainya. Sebab apa? Tak tenang, ya. Sebanyak orang terkaya di dunia, ya, tak boleh. Jadi itulah. Dan seorang orang yang membuat program motivasi, ya. Dia daripada 7 Habit, ya. 7 Habit ni dia buat satu buku 7 tabiat orang yang cemerlang, kan. Stephen Covey nama dia. Stephen Covey ni dia menulis buku, dan buku dia ni dijadikan program motivasi termasuk di negara kita. Dia melatih orang-orang membuat program motivasi macam mana nak mencapai 7 tabiat orang yang cemerlang. Dia ceritalah, ya. Tetapi di akhirnya dia pun dia kata tak cukup 7 ni, ada satu kekurangan. Satu kurang. Dia ceritalah, ya. Saya pun lupa lah 7. Dulu saya duduk ingat lah kan, dia ada buku dia, The 7 Habits of Highly Effectiveness People. Lebih kurang lah tajuk dia macam tu lah. 7 tabiat orang yang cemerlang, ya. Dia ceritalah macam-macam dalam tu, ya. Di antaranya tetapi di akhir hayatnya dia kata dia kurang satu lah, ya. Dia tak masukkan spirituality. Apa makna spirituality? Spiritual. Spiritual artinya kerohanian. Dia ni orang kafir tapi dia percaya pada kerohanian, ya. Apabila sebut kerohanian, apa kita tu? Dalam kita punya ni fahaman. Agama lah tuan-tuan, agama lah.
Dia kata sebab tu dia dah latih orang jadi cemerlang dunia, tapi orang ni akhirnya jadi kelang kabut di hujung usia. Maka dia kata kurang sesuatu. Jadi dia pun memperakui bahawa agama tu adalah satu benda yang amat penting dalam kehidupan kita. Sebab tu kita kena ambil yang ni, ya, kena ambil. InsyaAllah. Jadi itu di antara apa yang berlaku supaya kita ni tu, ya. Jadi di dunia ni kita nak umur panjang tadi saya kata apa? Dua di dunia tadi apa benda? Senang dan tenang. Jadi kita kena cipta ketenangan lah. Kurangkan masalah hidup, kurangkan berhutang, kurangkan berkelahi dengan orang. Yang duduk ngumpat orang, duduk jaga diri kita masing-masing, ya, bertaubat kepada Allah banyak-banyak. Macam itulah. Ada duit lebih-lebih tu bersedekah, ya. Jangan duduk simpan banyak tuan-tuan duit ni. Simpan-simpan, anak kita dia besok dia dapat harta pusaka, dia berebut sama-sama dengan. Sedangkan kita dalam kubur dah tak ada boleh nak buat apa dah, ya. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah sebut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berbelanjalah kamu harta kamu di jalan Allah sebelum kamu didatangi maut. Berbelanjalah. Nak belanja apa tuan-tuan? Nak bersedekah, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak bina apa-apa saja, ya. Fayaqul, maka ketika mana saat nak mati, Allah gambarkan dalam ayat itu, ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak bagi tempoh aku sekejap aja. Fa as-saddaqa, aku nak balik bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang baik. Ketika mana ni? Ketika nyawa berada di halkum, ketika nazak sedang berlaku, maka Allah gambarkan begini, ya. Maka orang itu Allah gambarkan, cuba minta dengan Allah, bagilah Allah, bagi masa sekejap lah. Dia duduk bayang duit dia dalam bank, duduk bayang tanah dia sebagainya. Apa ni, apa nak jadi tanah aku, duit bank aku tu, ya. Bagi boleh tak bagi sekejap, aku nak balik sekejap, nak balik sedekah. Jadi Allah kata walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajalha. Allah tidak akan memberi tempoh lagi apabila sudah sampai ajal. Allahu khabirum bima ta'malun. Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi orang macam ni kalau dibiarkan hidup semula, dia kata dia pun belum tentu lagi dia bersedekah. Balik-balik kedekut semula tu. Macam tu lah kan. Balik-balik dah sihat, balik kena tertarik roti canai tu, kan. Balik-balik dah lupa dah sedekah tu, kan. Ada yang berlaku demikian, ya. Jadi kita alhamdulillah tuan-tuan, ya. Dan dua di akhirat tuan-tuan, dua perkara di akhirat yang kita nak cari ialah keredaan Allah dan syurga. Ingat tu. Dua dunia senang dan nah, di akhirat keredaan Allah dan juga syurga. Apabila Allah Ta'ala redha tuan-tuan, Allah Ta'ala bagilah syurga. Itu kita baca dalam surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Surah Al-Bayyinah. Di akhir Allah sebut kata, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, kan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah makhluk terbaik, kata Allah, ya. Apa nama ni? Apa dia sebut situ lepas ayat tu? Dia baca sekali dia tak lupa pula, kan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum, kan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan bagi makhluk terbaik inilah syurga. Jannatu adnin, salah satu nama syurga yang mana mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kemudian Allah sebut radhiyallahu anhum, Allah meredai mereka dan mereka meredai Allah. Allah suka pada kita, kita suka pada Allah, ya. Zalika liman khasyiya rabbah. Inilah orang yang takut kepada Allah. Ini tuan-tuan, ya. Jadi kita ambil rumusan malam ni, tak dapat yang lain pun dapat yang tu berjadilah tuan-tuan. Bawa balik itulah. Apa dia? Senang dan dan redha Allah dan syurga, ya. Itulah. Jadi kita ni yang umur panjang, cerita tadi cerita umur panjang tadi. Dia umur panjang betul-betul, kadang-kadang umur panjang pun, ya, Allah Ta'ala bagi, Jadi jangan risau tuan-tuan, walaupun kita dah berumur, Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapatkan ketenangan di dunia dan keredaan Allah di akhirat. Jadi nak redha Allah ni kena buat, ya, apa yang Allah Ta'ala suruh, ya. Jadi jangan jadi iblis, dia dengki pada Adam dan sebagainya, maka dia menyebabkan dia membuat benda-benda yang tak elok kepada Adam, ya. Akhirnya dia menjadi iblis. Dan seterusnya tuan-tuan, saya bacakan saja ini. Maka sejahat-jahat dosa mula dilakukan di iblis,
Dan mula maksiat dalam bumi, di bumi tadi di langit ya, di bumi ialah hasad Qabil akan Habil, yang ni dua anak Adam ya. Itu semua kita dah tahu dah kan. Jadi ni cerita korban Habil diterima, korban Qabil tak diterima. Nak berebut seorang anak nak berkahwin kan. Dan anak Nabi Adam ni dia lahir kembar. Tiap-tiap kali kelahiran Hawa tu beranak kembar. Jadi syariat yang berlaku pada zaman itu boleh kahwin adik-beradik, tetapi tidak boleh yang lahir sekali. Mesti yang lahir kemudian kemudian kahwin dengan yang lahir dulu. Yang bersilang, kita kata bersilang tu ya. Tapi oleh kerana anak Adam yang perempuan ni namanya Aklima, yang perempuan, seorang lagi nama Liuza, maka Aklima ni cantik ya. Liuza ni tak apa cantik. Jadi Aklima ni lahir bersama dengan Habil, dengan Qabil. Jadi Aklima tak boleh kahwin dengan Qabil, dia kena kahwin dengan Habil kan. Tapi kerana comel ni cantik dia semua pakai berebut yang ni, akhirnya dia Allah kata tak apalah, korban. Siapa korban yang diterima maka dia berhak menghawini Aklima. Maka korban punya korban. Ni ya, sikap korban situ kita boleh tengok dah. Qabil ni dia pilih kibah yang tak elok, yang kuruh kering kan, bagi kurma pun yang teruk-teruk. Yang tu dia korban. Sedangkan Habil ni korban, dia cari kibah yang elok-elok kan, bagi buah-buahan yang fresh macam itu. Itu sikap korban. Sebab tu kita tahu kalau nak korban kena pilih yang lembu yang tegak-tegak, jangan lembu yang nak tumbang kan. Sebab tu orang kata, orang cerita orang pergi nak beli lembu buat korban. Orang kata kalau orang Melayu pergi, dia kata, kalau orang Bangladesh pergi nak beli lembu, dia kata lembu yang paling besar ada tak? Lembu paling besar. Dia macam tu. Ada orang kata tapi harganya 9,000. Tak apa, 9,000 okey. Kita pergi orang Melayu, ada tak lembu yang paling kecil? Yang paling kurus. Harga murah. Dapatlah tuan-tuan lembu yang kurus. Kena tolak kat angin bertumbang. Lepas tu lepas korban bagi-bagi daging, kenapa daging sikit sangat? Dah awak ambil lembu yang kurus, jatuhlah dagingnya kan. Cerita Allahualam. Jadi cerita ni tak nak. Jadi sebabkan korbannya tak diterima, maka dia dengki ya. Maka sampai berlaku pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, iaitu Qabil membunuh adiknya Habil ya. Kalau saya tuan-tuan, apa makna hasad? Boleh saya sambung sikit lagi ni, boleh makna hasad dengki tu boleh. Dia bagi pengertian hasad itu. Hasad itu atau dengki itu ialah mencita-citakan hilang nikmat daripada seseorang. Makna dengki itu, kita kalau boleh kita nak hilangkan, kita bercita-cita kalau boleh nikmat daripada kawan kita tu hilang. Itu makna dengki lah. Dia dapat anak yang soleh baik kan. Anak kita tak apa nak soleh, kita dengki kan. Kalau boleh dia kata anak dia tu mati lagi bagus. Macam itulah. Contohlah tuan-tuan. Tak ada lah orang macam tu kan. Sebab tu orang tu berlaku kalau hilang nikmat kawan yang daripada kawan dia, yang dia dengki, dia seronok kan. Sama ada kawan dia tu aksiden ke, na'udzubillah, kematian ahli keluarga dia, macam dia senyum je lah, dia seronok sebab dia dengki. Dia mencita-citakan hilang nikmat daripada kawan dia yang dengki tu. Itu maknanya dengki ya, hasad ya. Manakala ada satu lagi istilah dipanggil munafasah, yang dicita-cita dapat nikmat seumpama nikmat pada seorang itu dinamakan ribtah, dan ini harus. Ada satu lagi istilahnya dipanggil ribtah. Ribtah ni bukan hasad. Ribtah ni kita nak jadi macam orang tu. Contohnya tu dalam taman kita ni ya. Qaryah kampung sawah kita ni kan. Contohnya ada seorang kaya. Kaya ni dia adalah kaya, dia pemurah. Jadi kita nak jadi macam dia. Kalau boleh, aku kalau boleh lah nak jadi kaya macam dia. Dia tak dengki. Maka itu nama ghibtah. Kalau boleh aku nak jadi kaya macam dia juga, ya Allah. Dengan kaya tu aku nak bersedekah. Itu okey. Itu okey, tak ada masalah. Ya. Atau satu lagi, orang yang berilmu, yang dikurniakan ilmu oleh Allah. Ini ada hadis yang jelas. Dua perkara ni Nabi sebut dengan jelas ya. La hasada illa bisnayain. Kamu tidak dibenarkan dengki kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan. Ada hadisnya. Seorang yang diberikan harta, maka dengan harta itu dia bersedekah kan? Maka dia disukai orang ramai. Itu kalau boleh aku nak jadi macam dia juga, maka itu namanya ribtah, bukan hasad. Dia tidak nak
menghilangkan nikmat yang ada pada orang tu. Tak, dia tak macam tu. Tapi dia kata kalau boleh aku pun nak jadi macam syekh tu jugalah. Tuan tu jugalah kalau boleh kan. Masya-Allah ya. Tiba-tiba Allah Taala kurniakan kat dia sedekah lah, ya. Ataupun seorang yang dikurniakan ilmu. Dengan ilmunya itu dia turun dalam masyarakat, dia terjun dalam masyarakat, dia mengajar ya orang-orang masyarakat ramai. Kalau boleh aku pun kalau boleh nak jadi macam dia juga. Macam tu kan. Dia tak degi kat ustaz tu, tapi dia kata kalau boleh aku pun nak jadi macam ustaz tu, macam tuan guru tu jugalah. Kalau Allah kurniakan ilmu pada aku, insya-Allah aku pun akan turun dalam masyarakat untuk mengajar masyarakat dengan segala ilmu yang ada padanya. Itu dia antaranya. Itu tidak bernamakan hasad. Itu namanya apa tuan-tuan? Ghibtah. Cuba sebut sekali, ghibtah. Ghibtah ya. Nanti kalau tuan-tuan berkata ghibtah tu, itu maknanya kita cita-cita nak jadi macam orang kaya, orang berilmu, tapi bukan ada hasrat, ada niat untuk menghilangkan ilmu itu daripada orang tu ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita dah habis insya-Allah ayat ini, dan cuma dia kata disunatkan kita baca qul a'udzu birabbil falaq ini pada kanak-kanak untuk memelihara daripada gangguan syaitan dan penyakit-penyakit zahir. Kita boleh baca ya. Yang kita baca ayat ini kerana Rasulullah SAW pernah baca kepada cucunya iaitu Hasan dan Husain ayat ini, dan Rasulullah tambah ayat lagi a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa ainil lamah. Ini kalau kita ingat boleh ya. Dan setiap kali kita tengok harta kita dan apa yang kita ada pada kita, kita disuruh membaca masya-Allah la quwwata illa billah ya. Yang ini saya rasa ini kita ingat ya. Sebab tu tuan-tuan kita masuk kebun, tengok rumah kita, tengok harta benda kita, kita disuruh membaca masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang ni saya rasa tuan-tuan boleh ingat malam ni, boleh kan? Tambah masya-Allah je, la haula wala tu dah ingat dah tu. Ya, masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi mudah-mudahan Allah dalam kitab ini sebut Allah Taala mengekalkan nikmat yang Allah Taala bagi pada kita. Tengok rumah kita cantik, kita sebut balik kan, masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. Tengok kebun kita musangking, ada musangking tak ni? Kan? Tak boleh harap dia musangking. Kan? Masuk ke kebun musangking, masya-Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Masuk dalam kereta majlis, masuk duduk sambil duduk betulkan steering tu kan tadi. Sebut apa? Masya-Allah la haula wala quwwata illa billah. Ni saya bagi contoh tuan-tuan. Allah Taala bagi nikmat kita supaya Allah Taala kekalkan nikmat itu pada kita. Kan cukup baik kan. Insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi itulah alhamdulillah kita dah habis surah ini, insya-Allah kuliah akan datang kita naik kepada ayat berikutnya iaitu qul huwallahu ahad. Ya, kalau Allah ini cerita isu akidah. Ada lebih menarik lagi cerita-cerita berkaitan dengan akidah, dan kita kait dengan akidah ahli sunnah wal jamaah insya-Allah ya. Mudah-mudahan kuliah ini dapat memberi manfaat pada saya sendiri dan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kesihatan kepada saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua supaya kita terus mendapat menimba ilmu dan diberikan kesempatan juga untuk kita beramal ya. Supaya dengannya kita insya-Allah dapat yang kita inginkan di dunia. Dua tadi sebut apa tadi? Senang dan tenang, dan dua di akhirat iaitu keredaan Allah dan syurga ya. Itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.